Assalamualaikum. Ini adalah video pengenalan untuk matematik tambahan tingkatan 4 bab kedua iaitu fungsi kuadratik. Sebagai pembukaan, kita nak tahu dulu apa itu kuadratik. Kalau kita tengok nombor atau algebra yang dikuasakan dengan 2, dalam persamaan, operasi atau formula, itu adalah kuadratik. Jadi, kuadratik nilai kuasanya adalah 2, sedangkan kuad pada perkataan kuadratik membawa maksud 4. Jadi, jom kita tengok sikit asal-usul perkataan kuadratik. Perkataan kuadratik berasal daripada perkataan Latin iaitu quadratus yang membawa maksud square. Pada zaman dahulu, kuadratik digunakan untuk menyelesaikan masalah geometri yang berkaitan 4 penjuru, terutama mencari luas segi 4. Kebiasaan itu kekal sehingga ke hari ini, sehinggakan nilai kuasa 2 kita sebut sebagai square dan punca kuasa 2 kita sebut sebagai square root. Dalam bab 1 kita dah belajar mengenai fungsi, bab 2 diberi nama fungsi kuadratik. Jadi kenapa kita kena panggil fungsi kuadratik? Kalau kita tengok pada graf, kuadratik membentuk seperti huruf U atau kita boleh katakan sebagai bentuk parabola. Jadi bentuk parabola ini sifatnya adalah simetri, di mana paksi simetri berada pada tengah-tengah graf atau kita boleh katakan berada pada titik minimum ataupun maksimum graf. Jadi nilai Y di sebelah kanan paksi simetri adalah sama dengan nilai Y di sebelah kiri paksi simetri. Hubungan X kepada Y adalah banyak kepada 1, seterusnya melayakkan hubungan ini dipanggil sebagai fungsi. Walau bagaimanapun, fungsi ini tidak boleh disongsangkan sebab banyak kepada 1 bila disongsangkan akan menjadi 1 kepada banyak. 1 kepada banyak adalah bukan fungsi. Dalam bab ni kita akan bincangkan mengenai persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Kita akan bincangkan mengenai ketaksamaan kuadratik secara lebih mendalam kemudian, tetapi secara umumnya persamaan kuadratik mempunyai tanda sama dengan, manakala ketaksamaan kuadratik mempunyai tanda kurang daripada, besar daripada, besar dan sama dengan, atau kurang dan sama dengan. Seterusnya, jom kita tengok kepada bentuk-bentuk persamaan kuadratik. Bentuk yang pertama kita panggil sebagai bentuk ARM, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong, di mana A, B dan C adalah nombor dan A tidak boleh sama dengan kosong. Bentuk yang kedua pula kita panggil sebagai bentuk vertex, di mana A kurungan X tambah H kuasa 2 tambah K sama dengan kosong. Bentuk yang terakhir kita panggil sebagai bentuk pintasan, di mana A kurungan X tambah R1 kurungan X tambah R2 sama dengan kosong. Ketiga-tiga bentuk ini membawa maksud fungsi yang sama, cuma disampaikan dalam bentuk yang berbeza. Jadi sesuatu bentuk boleh ditukarkan kepada bentuk yang lain. Bentuk ARM boleh ditukarkan ke dalam bentuk vertex menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, dan dari bentuk vertex ke bentuk ARM kita menggunakan kaedah pengembangan. Dari bentuk ARM kita boleh tukarkan ke dalam bentuk pintasan menggunakan kaedah pemfaktoran, manakala dari bentuk pintasan ke bentuk ARM kita menggunakan kaedah pengembangan. Sekarang jom kita tengok setiap bentuk ini dengan lebih mendalam satu persatu. Kita tengok dulu bentuk yang pertama iaitu bentuk ARM. Bentuk ARM ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi sekarang katakan A kita adalah 1, B sama dengan kosong dan C sama dengan kosong. Kita tulis semula akan menjadi 1X kuasa 2 tambah kosong darab X tambah kosong. Jadi persamaan ni kalau kita pemudahkan kita akan dapat X kuasa 2. Graf untuk X kuasa 2 adalah seperti berikut. Jadi sekarang, mari kita tengok apa yang berlaku pada graf ni sekiranya nilai A berubah. Jadi kita dapat tengok bila A kurang daripada kosong,
graf kita berbentuk muram, manakala bila A besar daripada kosong, graf kita berbentuk senyum. A tidak boleh sama dengan kosong sebab bila A sama dengan kosong, kita akan mendapat satu garis lurus. Garis lurus adalah bukan persamaan kuadratik. Seterusnya, jom kita tengok apa perubahan yang berlaku pada graf sekiranya nilai B pula yang berubah. Kita dapat tengok bila nilai B berubah, jarak antara dua titik yang bersilang pada paksi X adalah nilai B. Sebagai contoh, B sama dengan 3 dan B sama dengan 6. Seterusnya kita tengok bila nilai C pula yang berubah. Bila nilai C berubah, graf akan bergerak ke atas atau ke bawah. Nilai C juga merupakan nilai persilangan paksi Y. Jadi sekarang kita nak tengok pula paksi simetri untuk graf ini. Untuk mendapatkan paksi simetri, kita boleh menggunakan nilai B, di mana sebelum ini kita dah tengok nilai B adalah jarak antara dua titik sekiranya bersilang pada paksi X. Paksi simetri berada di tengah-tengah. Jadi, paksi simetri adalah negatif B bahagi dengan 2A. Kalau kita tengok, paksi simetri kita akan mengikut graf di mana terletak pada titik minimum atau maksimum, manakala persilangan Y pula akan mengikut pada nilai C. Sekarang kita nak tengok bentuk yang kedua, iaitu bentuk vertex. Bentuk vertex ialah A kurungan X tambah H kuasa 2 tambah K. Jadi sekarang katakan A kita sama dengan 1, H sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Kita tengok perubahan pada graf bila nilai A berubah. Kita dapat tengok A adalah sama seperti dalam bentuk arm, di mana A besar daripada 0, graf berbentuk senyum, manakala A kurang daripada 0, graf berbentuk muram. Sekarang kita nak tengok perubahan graf bila nilai H pula berubah. Bila nilai H berubah, graf bergerak ke kiri atau ke kanan. Ini bermaksud paksi simetri bergantung kepada nilai H. Seterusnya kita tengok perubahan graf bila nilai K pula berubah. Nilai K menggerakkan graf ke atas atau ke bawah. Nilai K juga merupakan nilai minimum atau maksimum pada graf. Tadi kita dah tengok paksi simetri adalah bergantung kepada nilai H. Jadi persamaan untuk paksi simetri adalah X sama dengan negatif H. Dalam bentuk vertex, kita boleh mendapatkan titik minimum atau maksimum menggunakan nilai H dan K. Jadi titik minimum atau maksimumnya adalah negatif H, K. Sekarang kita nak tengok pula bentuk yang terakhir, iaitu bentuk pintasan. Bentuk pintasan adalah A kurungan X tambah P kurungan X tambah Q. Nilai awal kita ialah A sama dengan 1, P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Sekarang kita tengok perubahan graf bila nilai A berubah. Perubahan A adalah sama seperti dua bentuk yang kita dah tengok sebelum ini, di mana A besar daripada 0, kita akan dapat graf bentuk senyum, manakala A kurang daripada 0, kita akan dapat graf bentuk muram. Sekarang kita tengok perubahan P pada graf.
kita tengok perubahan Q pula pada graf. Kalau kita tengok perubahan P dan Q pada graf seakan-akan sama, tetapi sebenarnya apa yang berlaku adalah nilai P dan Q merupakan nilai persilangan pada paksi X. Sebagai contoh, katakan sekarang P kita adalah 3, jadi titik persilangan pada paksi X adalah -3, 0 dan 0, 0. Kemudian kalau kita ubah Q kita menjadi 2.2, titik persilangan X kita adalah -3, 0 dan -2.2, 0. Paksi simetri berada di tengah-tengah graf atau pada titik minimum atau maksimum, jadi kita boleh cari persamaan untuk paksi simetri menggunakan nilai P dan Q. Persamaan untuk paksi simetri adalah negatif P tambah Q bahagi dengan 2. Sekarang kita recap balik bentuk graf dan maklumat yang kita dapat daripada graf tadi. Bentuk persamaan kuadratik ada 3, iaitu bentuk arm, bentuk vertex dan bentuk pintasan. Bentuk arm ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuk vertex pula ialah A kurungan X tambah H kuasa 2 tambah K sama dengan 0. Bentuk pintasan adalah A kurungan X tambah P kurungan X tambah Q sama dengan 0. Ketiga-tiga bentuk ini mempunyai nilai A dan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Jika nilai A besar daripada 0, bentuk graf kita berbentuk senyum dan mempunyai titik minimum. Manakala jika nilai A kurang daripada 0, graf kita berbentuk muram dan mempunyai titik maksimum. Maklumat lain yang kita boleh keluarkan daripada bentuk arm ialah nilai C adalah nilai pintasan pada paksi Y. Selain itu, kita boleh dapatkan persamaan paksi simetri daripada bentuk arm menggunakan negatif B bahagi dengan 2A. Dari bentuk vertex, K merupakan nilai minimum atau maksimum pada graf. Persamaan paksi simetrinya pula adalah negatif H. Jadi titik minimum atau maksimum graf adalah negatif H, K. Dalam bentuk pintasan, P dan Q merupakan punca-punca bagi persamaan kuadratik dan kita boleh dapatkan persamaan paksi simetri menggunakan negatif P tambah Q bahagi dengan 2.